Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. So, setelah sekian lama kita tak buat IG live. Last kita buat bila? Tengok sikit. Last kita buat 7 September. 7 September. 1 2 3 3 minggu lepas. Itu pun dengan Ipan Comics. Hari Senin. So hari ni insya-Allah kita akan bersama dengan Shah Kang atau Dr. Nur Shah Aizat bin Shu'aib, merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Universiti Malaysia Perlis UMP, siapa tahu. Merupakan ketua satu untuk Angkatan Sastrawan Indra Aksara Perlis. Ini bukan biasa-biasa kita punya tetamu petang ya. Tetamu kita petang ni insya-Allah kita bersama dengan Dr. Nur Shah, atau lebih dikenali dengan nama Shah Kang. Tu dah panjang nama beliau. Okey. Okey. InsyaAllah. Banyak menerbitkan karya kreatif terutamanya dalam jurnal cerpen di akhbar dan majalah seperti Berita Harian, Mingguan Malaysia, Selangor Kini dan Tunas Cipta. Assalamualaikum. Salam, boleh dengar tuan? Saya dengar. Tuan dengar? Alhamdulillah. Dah dengar, okey, dengar. Sekejap Okey. nak pasang earphone dulu. Senang sikit kalau sekejap, Ah, takut. betul-betul. Takut bergema. Dia kena ada earphone, insya-Allah dia punya line clear. Kalau tak ada earphone dia macam bergema sikit lah. So Ya, yang dia join ni Acap, Nick semua dengar clear suara kita orang? Okay, saya sambung baca sikit lah dia punya biodata. Antara hadiah yang pernah dimenanginya ialah hadiah Sastera Selangor 2018, hadiah Sastera Kumpulan Utusan 2012 dan 2017 serta hadiah Sastera Berunsur Islam. Pernah mewakili Malaysia ke program penulisan Majlis Sastera Asia Tenggara MASTRA 2018 untuk kategori cerpen. Pernah menerbitkan beberapa buah antologi dan buku pribadi, antaranya kumpulan cerpen Soya Ais, Penerang Madu 2012, UK Aku Mai 2015, Tanah Airku di Bumi Ratu 2016, I'm Backpacker UK 2017, Kucing-Kucing Hotahai 2017 dan yang terkini Awas Jurutera di Hadapan 2018. Dengar clear insya-Allah? dengar, alhamdulillah. So, panggil doktor boleh Tak apa, panggil Syah dah. Okeylah, saya panggil tuan lah Panggil tuan. Syah. Dah biasa panggil tuan lah. Boleh. Nak panggil nama ni jadi pelik sikit. Okey, boleh tuan InsyaAllah. Ya, Okey, betul Tuan lah. Syah. Okey. Apa ni? Ni dekat Perlis ni, kat UMP ni. Unimap. Di office, di pejabat. Masih belum balik Balik lah. kau apa? Ikut Kalau lah, nak balik balik kau pukul pun. 5 Oh, setengah balik lah. Ikut keadaan lah. sana tak jam kot. Sini tak ada isu jam. Sini okey je. Balik Ini rumah memang sambung lagi. Balik rumah sambung kerja memang lagi. orang cakap duduk kampung lah Ni kira kampung lah kan? Kanga? Tak ada kampung lah. Okey lah. Bandar jugalah. Okey lah. Boleh lah. Kembali menabur bakti di tanah negeri sendiri kan. Okey lah tu. Duduk rumah sendiri lah. Alhamdulillah. Memandangkan sesi kita ni ada setengah jam sebab ialah biasa kalau kita orang kena balik. So kita lepas ni insyaAllah saya akan save dekat IG story. So kita make it short lah. Kita potong-potong. InsyaAllah. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kalau ikut boleh. pertemuan saya, Encik Amir, editor Furis dengan Tuan Syah ni 2000 mana nama? Tak ingat lah. 2012 kot. 2013. So 7-8 lama tahun betul dah lepas. Kita orang punya bertemu. Waktu tu Syah dekat UK lagi tak silap. Yang saya ingat. Saya masih di sana lah waktu tu. Masih belajar lah. Yang kita jumpa dekat train tu, waktu tu buku dah siap belum? Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat lah. Rasanya ada jumpa Tuan Amir di apa?
di pesta buku kot. Mungkin ada Pesta ramai-ramai tak buku ada ingat juga. lah. Ada saya Yang pergi pasti pesta saya dah buku ambil tu. tuan waktu tu datang office, saya dah ambil dekat tuan dekat train. Waktu tu tak silap buku dah siap atau belum. So itu Itu cerita 78 rasanya tahun belum lepas. je. Lama dah tu, lama sangat. Lama. Lupa tapi Ah, pergi ke pejabat tu ingat lah. Ingat lagi lah. betul. So orang cakap kalau ikut pada penulisan ni lah, kita nak terus mengenali Tuan Syah ni sebab Mhm. tadi dah sebut yang belajar kat UK banyak buku macam-macam lah, cerpen, novel, travelog Mhm. pun dah ada dua, tiga sebenarnya ni. Putih Press, Mhm. Syndicate Soldier. So penulisan yang orang cakap secara serius lah, orang cakap waktu bila Syah bila mula terlibat, waktu sekolah menengah ke, waktu dekat EU ke, waktu Mhm. bila tu? Macam mana? Sebenarnya kalau ikut dari segi penulisan tu, saya bermula menulis tu pada tahun 2008 lah. Pada waktu itu saya di Ah, Kolej Mara Banting. Waktu tu tak masuk universiti lagi lah, masuk di kolej lagi. hmm, Kemudian di situ saya belajar sastra sebenarnya. Walaupun saya dalam bidang kejuruteraan, okay. tetapi sebagai persediaan keluar negara tu ada subjek sastra Melayu. Jadi di Hmm, situ saya pun kena belajarlah puisi Usman Awang, novel Shah Nur Ahmad, novel-novel terjemahan dan sebagainya. Dari situ mulanya minat dalam bidang sastra lah. Kita rasa macam sastra ni ataupun penulisan ni satu benda yang sangat menarik. Bidangnya luas dan okay. bermacam-macam dan saya juga minat baca buku lah daripada dulu. Jadi saya pun cuba menulis. Mula-mula kita tulis sajak dulu. Kemudian Hmm, sekarang tu lebih kepada cerpen lah. Saya mula kalau ikutkan secara serius tu 2008 2009 lah. So alhamdulillah dah 11 tahun lah kalau ikutkan menulis ni kan. Walaupun Alhamdulillah lah. So tak kalau tak begitu ikut aktif ke lah. waktu sekolah dulu, waktu sekolah Mhm. menengah dulu, sekolah sekolah biasa ke, sekolah teknik ke, sekolah apa? MRSM ke? Waktu saya menengah rendah tingkatan Hmm, 1 sampai tingkatan 3 tu di sekolah menengah biasalah harian hmm, di Perlis. hmm. Kemudian saya tingkatan 4 dan 5 tu saya menyambung pengajian di MRSM Langkawi lah. Sampailah habis Ah, SPM. Dari maknanya kat Langkawi lah. 2006 tapi SPM saya. tapi kalau ikut waktu tu minat sastra tak mendalam lagi lah kot. Dia tak mendalam, tapi adalah macam kita kata macam bibit-bibit tu dah adalah kita suka baca buku. Dalam masa yang sama kita suka buat Okay. menulis, tapi waktu itu menulis secara tidak serius lah. Kita buat macam blog ataupun kita buat Okay. macam catatan, diary dan sebagainya. So, Hmm. kalau ikut pada blog tu, blog yang itulah yang saya bagi biodata yang tak update tu lah eh. Yang itu blog yang boleh dikatakan baru sebenarnya dulu waktu Baru eh? 2005 2006 tu. Waktu Ada dulu blog lain. ada blog lain yang sekarang ni blog tu pun dah tak ada lah lama sangat dah. Waktu zaman Okay. tak tahu lah Cik Amir ingat ke tak zaman-zaman Ah, GeoCities. Pernah dengar tak? GeoCities.com. tak ingat. Zaman tak ingat lah. Tak Siapa ingat. yang zaman-zaman buat website pakai Dreamweaver, pakai Microsoft Oh, Frontpage. Dreamweaver ingat. Waktu-waktu itulah. Okay. Waktu tu lah waktu Hmm, tu. Jadi blog tu pun dah tak ada. Tapi minat tu adalah memang nampak lah kecenderungan nak menulis tu. Suka melaporkan benda. Pada waktu sekolah-sekolah dulu lah. ah, Tetapi mungkin waktu itu tak, tak ada apa-apa macam kita tak tahu hala tuju. Kita tak tahu kata sebenarnya boleh tulis cerpen, boleh tulis saja, boleh je tulis novel. Kita tak nampak ke arah situ. Jadi lepas hmm. masuk kolej Mara Banting tu barulah nampak okey, hala tuju nak boleh jadi penulis dan sebagainya lah. Tapi kalau ikut cita-cita yang sekarang ni memang cita-cita dari kecil lah nak jadi pensyarah ke apa? Uh, cita cita daripada kecil nak jadi engineer. Engineer, mechanical Okay. engineer lah. Tapi Okay, nice. dah dia bidang tu betul lah. Memanglah dalam waktu di Betul? universiti saya ambil bidang tu. Cuma tak jadi Ah, engineer lah. Masuk dalam dunia ah. akademik dan sekarang ni menjadi tenaga pengajar untuk bidang tersebut lah. Bidang Lama dah tuan? kejuruteraan Dekat UMP? mechanical. Macam mana? UNIMAP Berapa lah. tahun dah? UNIMAP. UMP Berapa tahun dekat Pahang. UMP dah?
Ha, Unimap. Unimap. Apa Unimap. baru 3 tahun lebih. Saya balik 2016. Saya mula bekerja sebagai pensyarah 2017 awal lah. Jadi sekarang ni dah dekat 3 tahun setengah macam tu lah lebih kurang menjadi pensyarah di sini. Alhamdulillah masih di sinilah. Kira Unimap memang pilihan pertama ke dia orang offer? Sebenarnya waktu tu saya balik daripada luar, saya dah habis belajar tu saya minta dua lah. USM dan Unimap. Ha. Saya minta dua dulu supaya nak try dululah sebab kita Ha. dua tu yang paling utama lah. Dan Alhamdulillah Unimap dapat dululah. USM panggil interview tapi tak sempat nak ke sana. Unimap dah dapat dulu. Tak apalah masuk Unimap lah. Lagipun memang saya pun orang sini, orang Perlis ni. Itulah. Jadi Cemburu lah memang tengok orang balik. dapat kerja kat kampung masing-masing. Alhamdulillah lah balik kampung sendiri tak ada apa-apa Rezeki. masalah. Memang rezeki kat sini lah kan. Kalau orang lain, orang Perlis yang lain memang ramai yang nak balik negeri. Orang samalah negeri lain pun kan. Orang nak balik negeri sendiri tapi Betul, betul. tak ada apa-apa. Rezeki Mungkin tak banyak ruang lah kan. Macam saya kebetulan Alhamdulillah dapat dalam bidang saya ada di sinilah. Saya kalau kaitan dengan place, dululah diploma dekat Arau, UiTM, UiTM 2004. Arau. Tak Kejap jauh lah, lah dari 20 sini. sen tak tahu. Dekat ya dengan sini dengan Betul, betul. saya di PAUH di UiTM di Arau kan. Itu memang orang cakap kampung tu suasana tu sangat menenangkan lah. Ah, So, Jamil lama dah balik kot. pada Tahun bila tu? Mungkin dah lama kan sini kan. 2004. Lama, lama, lama. Lama, lama. Sekarang dah banyak perubahan lah. Dah ada macam-macam lah. Berbanding 2004 tu Dulu kan. saya ingat 2004 Arau memang dulu ada The Store, tak salah saya. The Store The Store Kanga Ada lagi Kangah, tu Kangah. Tapi ada sekarang lagi ni dekat Arau ada lagi lah. Tapi di Arau sekarang dah ada satu penempatan perniagaan lah. Maknanya besar jugalah kawasan tu. Yang ada pasaraya, yalah sekarang ni dengan KTM kan, kereta api dan sebagainya tu. Bandar Arau tu lebih meriah lah sekarang berbanding 2004, 16 tahun lepas tu. Sekarang lebih banyak perubahan lah. Kita masuk balik pada buku ni. So, bila kata tadi nak jadi engineer, tiba nak jadi academician tu macam mana minat tu pula ke situ? Sebab kalau ikut sastra, bila belajar kat college ada ambil course sastra. So, macam daripada engineer nak jadi academician tu, apa pula yang berlaku waktu belajar tu? Sampai menukar. Sebenarnya saya waktu belajar tu saya sebenarnya inspirasi ni daripada abang saya. Sebab abang saya pun dia adalah seorang engineer tetapi dia mengajar lah. Jadi dari situ dalam masa yang sama saya minat jugalah. Minat dalam mengajar tu memang ada daripada dulu lah. In fact lepas habis SPM pun memang dapat bidang perguruan pun ada dapat offer masuk menjadi guru kan. Jadi kita membayangkan bahawa mungkin nak jadi guru straight tu mungkin tak minat sangat sebab kita nak minat dalam bidang engineering tu lebih kan. Jadi bila digabungkan kedua-dua tu, minat dalam guru pun ya, minat dalam engineering pun ya, jadilah ahli akademik macam sekarang lah. Tapi rasanya lebih kepada diinspirasi oleh orang-orang lain jugalah kita merasakan. Tapi apabila saya berada dalam dunia akademik sekarang ni pun saya rasa memang bersyukur lah. Saya rasa sesuai lah dengan jiwa saya. Walaupun adalah waktu tu rasa nak jadi engineer juga kan. Nak masuk macam orang lain jadi engineer kan. Tetapi dalam rasanya tak sempat. Saya lepas habis belajar tu aku masuk sebagai ahli akademik. So nak jadi engineer yang betul-betul engineer tu tak diberi peluang lagi lah. Banyak berada di akademik lah. Lama tuan kat sana sampai 3 buku keluar ni. Travelog Manchester, UK UK 2009 sampai 2016, jadi lebih kurang 7 tahun lah berada di sana. Jadi sebab itulah buku pun banyak buku-buku yang dicetuskan oleh idea apabila berada di sana lah, iaitu 3 buah tu lah yang saya rasa ada kaitan dengan kehidupan di sana kan. Sebab buku pun salah satu buku tu Traveller and Backpacker. Jadi backpacker ni lebih kepada panduan lah, panduan mengembara.
Jadi bila kita duduk di sana tu kita banyak jumpa dengan pelancong dari Malaysia yang mana mereka banyak bertanyakan tentang tips-tips untuk mengembara di bumi UK. Jadi kita merasakan bahawa perlu adanya satu panduan lah Ya, guide kepada diorang lah. pelancong Okey. untuk datang ke sana, apa yang ke mana nak pergi, macam mana nak beli makanan, macam mana nak contoh di sana bola kan, nak tengok bola, macam mana nak beli tiket, tempat-tempat menarik dan sebagainya. Tuan layan Jadi bola rasa juga ah? layan bola layan. Cuma Team apa tak ada team? Boleh tahu? Oh, tak ada. tak ada pasukan. Baru nak tahu. Tapi ayah saya Man U lah, ayah saya lah Man U. Saya dulu Okey, kalau MU zaman belajar saya banyak ke Stadium City, Manchester City. Sebab tiket lebih murah. Satu lagi, saya dulu pernah jadi sukarelawan lah di Stadium Etihad tu. Oh, yang Jadi dapat banyak tengok free tu. jadi dapatlah tiket free selalunya tengok tu. Jadilah adalah kita jadi macam pemegang bendera lah, tolong susun-susun apa, kadang-kadang ada apa macam bendera dia orang kibar-kibar kan, kita tolong letak dan sebagainya. Ha. Dapatlah tengok free walaupun masuk lambat sikit lah sebab dah orang dah habis baru kita dapat masuk, habis kerja baru boleh masuk kan. Jadi masuk tengok pun dah 15 minit lambat lah, tapi kadang-kadang tak tengok pun sebab tak minat. Tak lah tengok game enggak lah. Kalau ada yang kita rasa nak tengok, tengok lah. Kalau tidak kita pergi sebagai sukarelawan je lah. Di situ pun Okey. banyaklah idea muncul. Maknanya idea macam kita tengok bola, jadi kita tengok macam mana kita tulis satu panduan kepada masyarakat luar tentang bola sepak di UK ni kan. Macam mana nak tengok stadium dan sebagainya. Jadi masih ada dalam buku tu lah. Dan saya rasa tips tu insya-Allah masih relevan lah sebab benda tu kita tulis benda yang boleh pakai insya-Allah sampai bila-bila lah, sampai bila-bila yang kita rasa sesuai lah. Satu benda yang saya jadi macam kagum lah bila tuan duduk sana 7 tahun, banyak kali balik Ha. Malaysia tak? Boleh dikatakan setiap tahun sekali lah balik. Selalunya begitulah. Adalah waktu yang setahun tak balik, maknanya genap 365 hari tak balik. Biasalah sekali waktu PhD dulu. Tetapi kalau ikut susunan tu, ya memang setiap tahun ada balik lah juga sekali. Sekali Cuma waktu PhD dulu balik dalam 3 minggu je lah setahun. Kalau dulu waktu yang undergrad, waktu degree ni cuti 2-3 bulan kan. Tetapi bila dah bila buat PhD ni macam bekerja. Cuti pun dalam 3 minggu setahun je lah kita balik. Tapi itu pun alhamdulillah cukup lah kan, memadai lah untuk balik tengok keluarga dan sebagainya kan. Tu ayat saya tu tak habis tu. Kagum tu sebab 7 tahun duduk, pelis punya logat tu. Tuan boleh tahan Mana? kan? Mana? Di Percakapan mana? tu Ya. tak ada. Saya? Kira tuan punya slang tak adalah terkesan dengan sana Dengan sana tu mana? Dengan UK? Dengan UK lah. Yelah, orang duk saya cakap lah lawak-lawak. Tak ada lah. Saya rasa tak Sebab ada. komuniti macam mana dia punya kawasan tu yang tuan duduk Kalau ikutkan di tempat saya tu, Manchester tu ramai orang international lah. Termasuk orang Malaysia pun ramai lah. Tapi saya rasa bukanlah orang Malaysia paling ramai di situ. Tapi dia ramai lagi etnik yang lain lah. Contohnya di tempat kita selalunya nak tengok bilangan orang ni, tengok masjid dan tengok restoran lah. Jadi di tempat saya duduk tu, masjid ada lebih kurang yang paling dekat lah dalam walking distance ada 5 buah masjid. banyak. Banyak. Jadi ada masjid Pakistan, ada masjid orang Bangladesh, ada masjid orang Somalia, ada masjid orang Turki, ada masjid orang Kurdish. Jadi di situ kita dapat lihat siapa yang ada masjid tu selalunya komuniti dia besar lah. Jadi orang Melayu tak ada masjid lah, maknanya sebab komuniti tu tak besar sangat lah maksud saya. Jadi duduk di Manchester tu agak kita panggil macam international lah, banyak jenis orang. Mat Saleh pun ialah lagi banyak lah Mat Saleh kan, tapi orang Chinese, orang memang orang Cina, orang daripada India, Bangladesh, apa semua tu ramai lah. Jadi meriah lah juga tempat dia kan, bercampur-campur lah jenis orangnya. Saya yang menarik dalam senarai buku yang tuan bagi ni, yang boleh kata terkini lah kot, yang 17 tu,
Yang terkini kalau ikut nombor Ah, tera lah, 18. Yang ah, nombor 17 tu kucing-kucing Kotahe. Memang berminat kucing-kucing. kucing ke macam mana ni? Tuan punya hubungan dengan Ah, kucing ni. Memang dari minat kecil. kucing itu satu hal lah. Ha, Minat tu betul lah. ha, Memang minat pun kucing kan. ha. Tapi Ada dalam benda masa yang kucing sama kan ni? Mesti sebenarnya ada kan? ada. Ada. Okey. Ha, Satu, buku tu sebenarnya menceritakan tentang komuniti kucing di satu tempat lah. Tapi ha. cerita dia lebih sebenarnya menggambarkan tentang masyarakat kita secara umum lah. Dia tak adalah kucing ni cerita pasal kucing tu Macam semata-mata Garfield kan. lah. Dia ada maksud di dalam dia lah. Kalau macam Garfield tu cerita memang Ya. cerita pasal kucing kan. Yang ini cerita yang Ha. manusia yang dikucingkan lah. Dia cerita apa perlambangan lah. dia Juga. ada perlambangan lah. Okey, Dia okey. ada banyak watak-watak kucing dalam tu yang selari dengan manusia lah. Jadi siapa yang berminat, kita panggil ni sebagai karya satira lah. Siapa yang boleh faham tu satira tu maknanya karya yang melibatkan perlambangan lah, haiwan ke apa ke objek apa tumbuhan dan sebagainya untuk kita menyampaikan sesuatu mesej lah. Jadi Okey. tajuk itu saja kita bagi macam tu supaya nak bagi catchy kan tajuk. Yeah, betul. Dan Saya dalam faham dalam tu pun tajuk ada pasal tu, coach Kotahe tu. dia daripada Dia jadi situlah. kucing-kucing. Ah, dalam situ pun ada dalam buku tu pun ada kartun. Dia ada macam dia bukannya cerita sajalah. Komik. Kita ada komik sikit lah. Bukan komik macam bila Ah, satu tu dia ada macam kartun yang ada ilustrasi. dialog sikit lah. Okey, faham, faham. Ilustrasi lah kita panggil. Jadi Ah, untuk kita menarik perhatian pembaca dan untuk kita bagi supaya pembaca ni nampak karya ni karya yang ringan. Tetapi sebenarnya idea yang cuba dibawa tu hasratnya tu besar lah. Maknanya bukan sekadar cerita main-main lah. Kalau tengok review yang siapa yang dah baca review orang yang dah baca di Goodreads kan, di laman web Goodreads pun Alhamdulillah ramai yang okey lah, ramai yang faham dan ramai yang suka lah. Buat masa ni buku tu dia punya rating masih lagi tinggi lah. Alhamdulillah lah. ah. So cuma mungkin ramai yang tak baca lah kan. Yang baca tu Yalah insyaAllah sebab konsep buku ni tak banyak orang buat kot, saya ingat. Kucing-kucing ni. mungkin lah. Siapa? Mungkin satu lagi orang ingat buku ni untuk peminat kucing sahaja. Jadi orang pun tak beli. Yang tak minat tak baca lah kan. Tapi sebenarnya Yalah. bukanlah Dia mungkin boleh diibaratkan nak kata macam cerita. ada buku Mak Saleh tu yang pasal binatang semua. Apa tajuk dia? Famous buku tu. Animal Farm. Betul. Animal Farm. Animal Boleh Farm buat macam tu lah kot. oleh Allah saya lupa nama penulis dia. Level-level tu lah kot dia punya kategori ni. Saya sebenarnya terkesan dengan buku tu jugalah. Saya suka baca buku tu. Pernah baca sekali lah. Dan saya rasa Okey, buku okey, tu okey. buku yang menarik. Okey. Ah, So, ini yang kita cakap ni buku kreatif. Akademik hmm. punya penulisan, sebab saya ada nampak Ah, cover tu tuan jadikan tuan punya DP tak silap saya dekat Facebook kan. DP saya punya WhatsApp tu. Dari segi penulisan Okey. akademik, sebagai seorang pensyarah, biasalah kita menulis tentang dalam bidang kita. Jadi saya tulis di akhbar, ada juga tulis kertas jurnal akademik, apa semua tu biasalah. Yang salah satu yang lain yang saya buat adalah saya jadi penulis buku untuk Malay Cambridge lah. Malay Cambridge bahasa Melayu, sebab dulu apabila saya di United Kingdom, saya bertindak sebagai seorang guru bahasa Melayu. Mengajar bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar asing lah. Bukanlah sebenarnya pelajar asing, sebenarnya pelajar orang Malaysia, orang Melayu. Oh, Cuma ya. sudah tinggal di sana selama 20 tahun. Anak-anak mereka lah. Anak-anak yang daripada kecil hidup di UK, jadi bahasa Melayu mereka agak lemah lah dari segi Ini penguasaan yang tu kan. Jadi betul-betul tak saya ingat bahasa Melayu langsung dia tak adalah tak ingat, dia tahu, dia faham. Cuma bila nak menulis balik, nak jawab exam tu Okey. perlukan penerapan yang lebih lah. Tetapi kalau kita cakap Yes. dengan dia boleh faham. Biasalah kita di Malaysia Oh, pun masalah bahasa Melayu pun ketara kan, betul di Malaysia sendiri pun betul kan. lah tu. Betul lah tu. Apatah lagi di luar Okey. negara kan. Bukanlah maksud keluarga dia orang tu tak cakap bahasa Melayu. Mak ayahnya cakap bahasa Melayu fasih, cakap di rumah bahasa Melayu, cuma anak-anak tu nak pick up untuk Dibesarkan menjawab exam, nak tulis suasana. ayat, susah sikit lah.
Ya, alhamdulillah. Dari segi pengalaman tu saya dapat buat buku tu lah. Buku panduan, buku teks panduan Malay Cambridge untuk foreigner yang diterbitkan oleh HarperCollins. Yang ni buku ni dah beberapa tahun lah. Hmm. Hmm. Okey, Tuan. Balik pada Ya. penulisan yang terkini. Apa yang ada untuk 2020 yang boleh dikongsikan? Ikutkan 2020 ni sebenarnya dah 2020 pun dah hujung kan. Tak banyak sangat lah sebenarnya sebab sekarang ni saya pun berfokuskan lebih kepada penulisan akademik dan juga cerpen lah. Jadi saya tulis cerpen yang hantar ke akhbar, hantar ke majalah dan sebagainya. Tetapi kalau disebutkan tentang buku yang baru itu tidak ada lah. Sebab saya lebih fokus kepada eceran lah. Eceran ni maknanya yang pieces lah, yang satu yang pendek-pendek lah. Dari segi penulisan akademik juga eceran saya. ni sama tak dengan apa yang panggil apa istilah orang sekarang dia bukan panggil eceran ni yang bahasa yang rasmi lah. Panggil apa? Anekdot Pendek-pendek. apa? Bukan. Anekdot. Apa beza anekdot dengan eceran? Bukan lah. Eceran ni yang saya faham dia adalah piece. Maknanya macam dia bukan dalam bentuk buku lah. Dia dalam bentuk yang dia sahaja. Puisi eceran, cerpen eceran. Maknanya dia adalah macam puisi yang diterbitkan di akhbar. Saya faham itu adalah eceran lah. Maknanya dia skeping dia saja. Dia tak ada buku lah. Macam saya buat macam tu lah. Anekdot tu adalah sejenis tulisan. Dia macam anekdot pun boleh jadi eceran kalau dia skeping satu keping saja. Tapi kalau anekdot tu ada banyak-banyak, jadi buku lah. Jadi eceran tu maksudnya lebih, yang saya faham dia lebih kepada bersifat single lah. Single punya apa kita panggil pieces. Publish. Okay, publish. Selalunya publish di majalah, di akhbar. Pen satu je. Sajak pun satu saja. Okey. Okey Tuan. Jadi orang begitu. Cakap kita menghampiri setengah jam yang kita janjikan. Untuk perkongsian yang bagi saya mungkinlah sebab Tuan bidang akademiknya mengajar, bersyarah. Tapi minatnya menulis sastra. Dua bidang yang sains dan sastra. Kan? Kerja bidang sains tapi minat bidang sastra. So apa nasihat yang boleh Tuan kongsikan sebab saya editor komik. Saya ada buat satu komik yang kebanyakan mak ayah bila anak-anak melukis dia suruh fokus pada belajar sebab melukis ni dia cakap tak tahulah masa depan macam mana apa semua. So lantas anak-anak ni ikutlah kehendak mak ayah. Tapi minatnya melukis. Minatnya melukis macam Tuan punya orang cakap boleh diberi kata-kata buat adik-adik yang minat juga macam Tuan sastra tapi mak ayah suruh fokus sains. So macam mana apa yang boleh dikongsikan, apa yang bagi saya yang pertama minat lah. Minat satu, adik-adik kalau tak minat sains tu mungkin boleh masuk bidang lain lah satu. Saya takut nanti semua orang ingat kena masuk bidang sains kan, dia tak semestinya lah. Dia boleh masuk bidang lain pun banyak yang tengah bagus sekarang, tengah rising lah. Contohnya bidang accountancy, actuarial science dan sebagainya tu banyak bidang lain lah. Tetapi kalaulah adik-adik dah masuk satu bidang lain yang sama dengan minat lain tau. Maknanya macam saya minat sastra, minat engineering tapi saya ditakdirkan masuk belajar dalam bidang engineering. Nasihat saya jangan tinggallah sastra tu, jangan tinggallah minat satu lagi tu. Contohnya minat melukis tetapi ditakdirkan jadi doktor gigi misalnya. Jadi tak semestinya tak boleh melukis kan. Melukis itu adalah satu skill yang sepatutnya boleh diteruskan menjadi seorang profesional pelukis dalam masa yang sama menjadi doktor gigi, tidak ada masalah. Tapi dia punya masalahnya adalah kita kena struggle lah sikit. Maksud saya kita kena berusaha lebih lah. Masa kita tu terpecah dua lah. Macam saya ni terpecah dua lah. Kadang-kadang hidup sebagai pensyarah, dalam masa yang sama hidup nak jadi seorang penulis buku, penyajak, penyair, penulis cerpen dan sebagainya. Cabarannya kat situ lah. Sebab itu bila dah terlibat dengan dua bidang ni, kita hanya hidup insyaAllah akan lebih kita penuh lah. Maknanya memang penat sikit lah. Siapa yang tak tahan mungkin akan rasa macam fed up lah kan. Tetapi bagi saya kalau betul-betul minat, insyaAllah tak ada masalah. You boleh jadi doktor, jadi doktor yang menulis, jadi jurutera yang memasak, jadi seorang manager bank yang pandai menyanyi dan misalnya, tidak ada masalah. Bagi saya you have to continue your passion lah.
Tapi tak semestinya jadi pelukis, penulis, penyanyi ni you kena dalam bidang tu, tak semestinya. Tetapi kalau you nak jadi seorang pengkaji, pengkaji sastra misalnya, itu you kena belajar dalam bidang tu lah, bidang sastra Melayu dan sebagainya lah. Seperti saya bukan seorang pengkaji lah, saya seorang penulis yang hanya boleh menulis kreatif. Tapi bila datang bidang akademik nak ulas apa semua tu, bukan kepakaran saya lah. Itu je lah. So jangan tinggal lah, make sure. InsyaAllah boleh lah. InsyaAllah insyaAllah bidang kita kan, jadi kita boleh ulas lebih lah. Yang lain-lain tu tak berapa mendalam lah. Kita tahu tapi tak boleh sangat nak ulas lebih lah. Gitulah. Jadi kesimpulannya itulah, jangan tinggal lah, sebab benda tu sebenarnya panjang lah nak cerita. Dia punya benefit dia sangat banyak lah. Benefit benda kita ada side, kita ada dunia kita yang lain ni. Sebenarnya dia membantu kepada perkembangan diri kita lah. Yang ini yang sebenarnya ramai orang tak sedar lah. Bagi saya benda ni nak jelaskan pun agak ambil masa yang lama. Bagi kita banyak contoh, banyak benda-benda yang kita, macam saya banyaklah contoh dari saya. Yang mana kerjaya penulis tu membantu saya untuk jadi seorang pensyarah yang bagus lah. Ada juga banyak bahagian tu. Sebenarnya bila kita menulis ni, kita mengenali masyarakat. Sebab kita nak menulis, kita kenal orang. Kita menganalisa isu-isu. Jadi semua ini sebenarnya membawa kepada pembangunan diri kita yang lebih tinggi. Kita akan menjadi, insya-Allah akan menjadi seorang manusia yang lebih seimbang, holistik, selaras dengan kita punya falsafah pendidikan kita lah, iaitu melahirkan manusia yang bersifat demikian lah. Tapi ramai orang tak nampak lah benda ni, sebab benda ni tak boleh nak quantify. Dia tak boleh nak hitung. Sebab benda ni benda dalam diri kita kan, kita punya kualiti diri kita kan. Kadang-kadang tak nampak lah benda tu sangat kan. Tak nampak dia tak adalah bila you menulis, you boleh dapat 4 flat. Dia tak ada macam tu. Tapi you boleh dapat 4 flat, dalam masa sama you ada elemen-elemen lain yang lebih bagus daripada orang lain, insya-Allah. Yang itu lah. Lagi satu pula, bidang profesional dan passion ni satu benda macam terapi lah mungkin kan, macam menyanyi. Itu pun satu jugalah. Itu dah, terapi itu satu. Saya banyak rakan-rakan saya yang dalam bidang yang lain tetapi terlibat dalam seni lah, yang melukis, menyanyi dan sebagainya. Itu sebagai satu bidang yang kita panggil escape untuk dia orang lah. Sebab itu bidang art kan, seni, escape bagi dia orang. Dia bukan orang cakap kita pun dah sebagai satu kerjaya. Betul. Di hujung kita punya sesi ni, apa yang boleh dikatakan pada follower Facebook ke? Hello? Dengar tak? Hello. Saya sekat sikit tuan. Boleh? Okey. Saya ulang balik. Kata-kata untuk tuan punya follower lah. Mana nak dapatkan, nak tengok tuan punya perkembangan dekat Instagram ke apa ke, dan apa kata-kata tuan untuk yang menyokong tuan selama ni. Bismillah. So kalau kita tengok kan, alhamdulillah, kalau siapa yang follow tu, saya ucapkan terima kasih lah. Saya rasa taklah saya ramai follower sangat. Selalunya ramai kawan-kawan je lah kan. Jadi dari segi perkembangan saya tu banyak di sini. Instagram saya Syahkang, ataupun Facebook saya Nur Syahkang Syuaib. Boleh add ataupun follow. Saya banyaknya update tentang kehidupan saya lah. Apa-apa yang pencapaian, apa-apa karya semua tu, insya-Allah akan ada di situ lah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Saya rasa walaupun tak ramai yang followers ni, tapi saya tahu ramai yang membaca lah. Kadang-kadang kawan-kawan kita jumpa dekat luar, dia kata dia baca lah apa yang kita tulis kan, walaupun dia mungkin tak komen, tak like, tak share ke apa kan. Tapi saya ucapkan terima kasih lah. Saya harap segala penulisan ni jadi bermanfaat, supaya apabila kita dah tak ada kat dunia ni, insya-Allah itulah dia punya kita panggil bekalan lah, amalan kita tu kita buat satu penulisan yang baik, orang baca, orang dapat manfaat, dan harapnya orang pun kita dapat pahala kat kita lah kan, sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi untuk kami pihak Buku Puris dan Galeri Ilmu lah khususnya, terima kasih lah untuk orang cakap. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Galeri Ilmu dan Buku Puris kerana menjemput saya pada hari ini. Lama saya tak ke sana. Saya rasa sejak daripada itulah 2013 tu, kadang-kadang saya lalu dekat situ, saya teringat dekat Galeri Ilmu punya pejabat lah. Di situ dah ada stesen MRT kan sekarang kan? Betul, dah ada. Saya rasa saya jalan tak siap. InsyaAllah kalau ada waktu, kalau tuan-tuan daripada Galeri Ilmu
datang ke Perlis ni bolehlah maklumkan kepada saya, insya-Allah kita boleh berjumpa lah. Insya-Allah, Itulah, insya-Allah. boleh saya balik kampung Arau, lama tak pergi. Dulu ada keluarga Boleh kat datang sana, tengok. saya pun tak ingat dah. Boleh Okey Tuan datang Syah. tengok perkembangan di Perlis. Insya-Allah, insya-Allah. Terima Jadi kasih banyak insya-Allah kepada benda yang ni tengok. saya cuba letak dekat IG story, nanti saya bagi link dan mohon izin saya nak letak kat YouTube Buku Peris kalau boleh. Okey, boleh, silakan. Tak ada masalah. Silakan. Okey. So Alright. apa-apa yang saya share nanti kita WhatsApp tepi insya-Allah. Okey, baik-baik. Alright. Okey, minta maaf lagi sekali. Terima kasih banyak kerana sudi Okey, baik. terima Minta jemputan maaf kami juga kalau ada dan apa-apa semoga kekurangan. Okey. terus menginspirasikanlah bidang profesional, tak Insya-Allah. semestinya tak boleh menulis dan share Insya-Allah. lagi banyak karya yang bagus. Ya. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Okey. taala wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Ale, where are you? Kita tak habis lagi. Ini tadi ni kita punya designer tau. Buku layout Ultimate Frisbee. Tu nampak. Alif Ilyas. 2013. Mana cover dia? Frisbee tau Frisbee. Sebab ikut Syakang dulu dia hantar asal novel bola sepak. So, terima kasih pada korang, Syazana, Adam, Syakir, Syakira, Shailin dan semua. Saya rasa ni semua kawan Syakang ni. Kita wave satu kali sebelum kita off. Azlin Ghazali, terima kasih. Tak ada nak sebut Pak Wet, Dia Syakina, Dr. Wan Wani Zaki, Aminuddin, Irfan. Oh, Irfan pun tengok. Banyak ni. Thank you. Iqbal, Setia, Taufik. Siapa lagi? So, korang semua terima kasih. Sebab dulu kita buat Sembang Puri ni setiap hari lah mula PKP 2. Lepas tu kita buat 3 kali seminggu. Minggu sekali lah. Ni mungkin kita buat sebulan sekali ke apa. Tengok pada tetamu yang boleh mengisi kekosongan lah. So, kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada Twitter, Facebook dengan Instagram. Jadikan follow, like, subscribe, share apa yang manfaat untuk kita orang sendiri. Komik Puris, Buku Puris, kita ada terbit komik dan juga buku seram. Sekian dulu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain sesi Sembang Puris. So itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.